Apakah perbuatan yang dilakukan dalam petikan video tadi? Mereka terlibat dengan perbuatan rasuah. Apa itu rasuah? Apakah hukum jika terlibat dengan rasuah? Untuk mengupas persoalan ini, jom sama-sama kita ke pelajaran kita pada kali ini bagi subjek Pendidikan Islam. Pelajaran yang keempat, bidang hadis yang bertajuk Hindari Rasuah. Okey, untuk lebih faham, murid-murid bolehlah merujuk buku teks muka surat 44 hingga 48. Objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah 2.1 membaca hadis dan terjemahan, 2.2 menerangkan intipati hadis dan 2.3 menghuraikan pengajaran hadis larangan rasuah. Mari sama-sama kita lihat hadis yang berkaitan rasuah. Hadisnya berbunyi, An Abdullah bin Umar qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini bermaksud daripada Abdullah ibn Umar telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Okey, apa yang kita dapat daripada hadis ini ialah rasuah. Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah ataupun membatalkan sesuatu yang benar. Contohnya, seorang pekerja telah mengeluarkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Rasuah merupakan perbuatan yang melibatkan dosa dan mesti dijauhi kerana Allah dan Rasulnya melaknat pemberi dan penerima rasuah. Okey, murid-murid sekalian, rasuah hukumnya adalah haram dan kita hendaklah menjauhkan diri kita dan keluarga daripada terlibat dengan rasuah. Apa sebab-sebab berlakunya rasuah? Di sini ada 3 sebab utama yang berlakunya rasuah. Yang pertama, iman yang lemah. Okey, apabila iman seseorang itu lemah, maka dia tidak takut dengan azab Allah dan mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah. Yang kedua, iaitu kelemahan diri. Apabila diri lemah, maka akan gagallah mengawal kehendak diri. Dan seterusnya, tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Yang ketiga ialah bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu, iaitu ingin meraih sesuatu jawatan dengan mudah dan mahu segera hidup mewah. Itu adalah sebab-sebab berlakunya rasuah. Seterusnya, kesan rasuah. Apakah kesan kepada seseorang yang terlibat dengan rasuah? Antara kesannya adalah akan menjatuhkan maruah diri. Seterusnya, sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai, menimbulkan permusuhan, kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat, hidup tidak diberkati Allah, dan yang terakhir, mendapat kemurkaan dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, kebaikan menjauhi rasuah. Apabila kita menjauhi rasuah, kita akan jauh daripada kemurkaan Allah. Seterusnya, ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara akan kukuh dan masyarakat juga akan hidup bersatu padu. Dan antara kebaikannya, sesuatu organisasi akan menjadi stabil. Pengajaran hadis. Apa yang kita dapat daripada hadis yang kita belajar pada kali ini? Okey, pengajaran yang pertama, kita hendaklah menjauhi rasuah. Jangan sesekali kita terlibat ataupun kita bersekongkol dengan seseorang yang mengambil rasuah. Seterusnya, sesiapa yang terlibat dengan rasuah akan mendapat laknat Allah kerana Allah sangat membenci orang yang menerima dan memberi rasuah.
Seterusnya, dari aspek negara, apabila ramai yang terlibat dengan rasuah, negara akan mundur dan kucar kacir. Itu saja pelajaran kita pada kali ini. Untuk ujian pengukuhan, murid-murid bolehlah menjawab soalan di link yang disediakan di bawah. Okey, selamat menjawab.